Saya yakin dalam masjid ni, yang saya nampak lah, takat yang saya nampak, semua lebih 9 kali puasa Ramadan. Subhanallah. Tuan-tuan sedar tak ni nikmat yang Allah bagi ni? Subhanallah. Nabi kita, idola kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya bagi 9 je. Kemudian Nabi wafat. Kita umat biasa Allah dah bagi 20 kali Ramadan, 25 kali Ramadan, 30 kali Ramadan. Sudah berapa kali kita diberikan oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Balik, ambil satu kertas, tulis target Ramadan 2021. Tulis daripada hati dengan azam yang tinggi. Tak payah tunjuk ke anak-anak, tak payah tunjuk ke isteri. Untuk kita dengan Allah. Isytihar dengan Allah, Ramadan kali ni berapa banyak nak bagi duit, nak sedekah. Isytihar dengan Allah, Ramadan kali ni tak mau tinggal tarawih. Isytihar Ramadan kali ni berapa malam kita nak iktikaf di masjid. Tulis. Dan pastikan azam tu keluar daripada hati kita. Kalau hari kedua kita tulis itu, kita wafat, Allah ambil nyawa kita, semua yang kita azam tu telah pun direkodkan dalam buku amalan kita. Subhanallah. Ini untuk siapa? Umat Nabi Muhammad saja. Umat lain dapat? Tak dapat. Umat yang berniat, berazam, sungguh-sungguh nak buat, kemudian tak boleh buat sebab sakit, tak boleh buat sebab mati, Allah akan arahkan, wahai malaikat, tulis apa yang dia azam untuk dia lakukan. Subhanallah. Balik, ambil satu kertas, tulis. Bukan azam di tangan, bukan azam di atas kertas, azam yang keluar daripada hati kita. Tak payah tulis lah ustaz, duk buat selalu dah. Niat geng nak melawan, dia kira nak bagi alasan. Alasan. Tulis, kita akan malu dengan diri kita, tuan-tuan. Kalau kita tulis, kita akan malu dengan diri kita. Bila 3 Ramadan, kita tengok kita tak buat benda yang kita azam. Dulu seminggu sebelum Ramadan kita berazam dengan Allah untuk baca sehari sejuzuk Quran. Tiba-tiba dah hari ke-5 Ramadan, kita tengok-tengok azam kita, Allahu Akbar. Pernah janji dengan Allah, dengan diri kita untuk buat, tiba-tiba tak buat. Dia datang semangat balik. Tulis. Subhanallah. Sebab Ramadan yang datang kali ni, tuan-tuan, saya yakin Ramadan yang datang pada tahun ini, tahun depan, ramai yang ada dalam masjid ni tidak berpeluang untuk melihat subuh Ramadan 1423. Sebab ajal dia dah sampai. 1443. Mesti ada Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk dia. Subhanallah. Yang umur 20-an, yang umur 30-an, yang umur 40-an kata, lambat lagi ustaz. Tuan-tuan tak tengok berita minggu lepas meninggal, hari ke-6 berkahwin. Bukan kita kata dia jahat, bukan. Dia jahat, saya nak beritahu ajal. Baru umur berapa? Akhir zaman Allah Ta'ala tak tengok 60-an. Lebih dekat dengan akhir zaman, kematian mengejut itu banyak. Pergi ke Nuri, balik, meninggal 4 orang dalam satu kereta. Semua muda. Ini bukan cerita 10 tahun, semua yang minggu ni, minggu lepas. Beruntung orang yang hatinya bersih dan sentiasa berazam untuk melakukan kebaikan dan ibadah yang banyak. Ada orang tuan-tuan tak pernah terlintas dalam hati dia untuk berpuasa Ramadan. Punya jauh dengan Allah. Jauh dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Tak terlintas. Maka beruntung umat Nabi Muhammad yang mana ada malam ni dalam masjid ni, yang dalam hati dia selalu diilhamkan oleh Allah untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Allah selalu peringat dia. Dia sentiasa berazam. Minggu depan nak buat sekian, tahun depan nak buat sekian, bulan depan saya nak buat sekian. Kaya dengan azam untuk melakukan ibadah dan kebaikan, dan kemudian dia buat. Allah bantu, lorong dan mudahkan kehidupan harian dia untuk dia buat. Peringatan untuk saya dan kita semua yang keempat, ini peringatan Ramadan. Sementara kita masih hidup,
Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah terima semua amal yang pernah kita lakukan. Yang ni kita terlepas pandang, tuan. Yang ni kita terlepas pandang. Bahawa apabila sesuatu orang itu melakukan ibadat, melakukan kebaikan, apa jaminan untuk Allah terima pula ibadat dan kebaikan? Apa jaminan? Kita kata jaminan dia, saya Islam lah ustaz. Sebahagian sahabat radhiyallahu anhum menangis sebelum solat. Menangis seperti kehilangan dan kematian orang yang tersayang. Lalu para tabi'in tanya kepada sahabat, kenapa menangis? Sebelum solat kenapa menangis? Sebelum puasa kenapa menangis? Sebelum kamu bersedekah kamu telah pun menangis. Pelik, tabi'in tengok pelik. Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, kami menangis kerana kami risau Allah tidak menerima amal yang kami lakukan. Tu sahabat, tuan. Kita 35 tahun beribadah, tak pernah tadah tangan kepada Allah, tak pernah risau pun dalam kehidupan kita. Umur kita sudah 35, umur kita sudah 40 tahun, umur kita sudah 56, umur kita sudah 67, umur kita sudah 71. Tak ada masa pun untuk kita pernah risau dan mohon kepada Allah, wahai Allah, ibadah yang aku lakukan selama ni dalam kehidupan aku, wahai Allah, terimalah wahai Allah. Takkan Allah tak terima, ustaz? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila orang tanya, kenapa kamu kelihatan menangis teresak-esak wahai Ali? Sayyidina Ali kata, kerana aku tak tahu apakah Allah menerima ataupun tidak amal-amal ibadah yang telah dikerjakan oleh aku. Tuan-tuan, tak pelik tengok dua orang Nabi ni, contoh je saya bawa ni, contoh. Dua orang Nabi melakukan satu ibadah, kebaikan. Ibadah yang mereka lakukan itu ialah mendirikan Kaabah, iaitulah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. Dua beranak, orang Kedah punya dua beranak tu, ayah dengan anak tu sama tak? Sama, tak payah hurai lah. Habis bina Kaabah, pergi cari satu batu untuk letak sebagai batu penanda nak mula tawaf di salah satu penjuru Kaabah yang dibina. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nampak tuan ayat ni? Kita cari. Dan ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat batu binaan Kaabah, dah siap nak letak tanda satu penjuru tu, nak kena letak satu batu untuk semua orang yang datang tahu di situ mula tawaf di penjuru tu. Nabi Ismail pergi cari, Jibril bawa turun batu daripada syurga, hajar, dalam bahasa Arab hajarun, batu daripada syurga, batu daripada syurga. Jibril bawa turun, tunjuk ke Nabi Ibrahim, nah batu. Nabi Ibrahim pun letak di situ. Bila Nabi Ismail bawa mai satu batu, Nabi Ibrahim kata, alhamdulillah, Allah dah hantar melalui Jibril alaihissalam batu daripada syurga. Dulu warnanya terang, kemudian kata para ulama, disebabkan sentuhan tangan anak-anak Adam yang banyak dosa, akhirnya dia menjadi gelap dan hilang cahaya dia. Salah satu pendapat. Tuan-tuan, selesai bina Kaabah, dua beranak ni angkat tangan. Apa dia tuan-tuan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana. Dua-dua angkat tangan. Rasul dengar apa yang Rasul kedua-dua ini mendoakan kepada Allah setelah mereka habis melakukan ibadah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa maksud dia? Wahai Allah, terimalah daripada kami ibadah ataupun amal yang kami lakukan ini. Itu Rasul, tuan-tuan. Kita siapa? Saya siapa dan tuan-tuan siapa untuk tak pernah minta dengan Allah? 30 tahun kita lakukan kebaikan dan amal ibadah selama ni, dengan Qurannya, sedekahnya, zikirnya, haji dan umrah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, dua-dua tak ada tangan, terimalah daripada kami apa yang
kebaikan yang telah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar, lagi Tuhan yang Maha mengetahui. Jalla Jalaluh. Kena minta tuan-tuan. Kena minta.